Akan doa Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Okay, so sebelum kita teruskan pada hari ini, kita imbas kembali apa yang telah kita lihat dalam bab yang ke-9 ya. So bab yang ke-9 kita telah melihat kumpulan faktor ya, kumpulan faktor kumpulan faktor G oleh N ya. So kumpulan faktor G oleh N. Jadi apakah itu kumpulan faktor G oleh N? So kita ada satu kumpulan G dengan operasi bintang dan katakan kita ada satu subkumpulan normal N, yang N itu subkumpulan normal bagi G. Jadi subkumpulan normal koset kiri sama dengan koset kanan untuk semua koset. Maka kita pertimbangkan set semua koset-koset kiri yang kita tandakan dengan G over N. So ini adalah set semua koset-koset kiri. Maka kita boleh dapat satu kumpulan yang kita namakan sebagai kumpulan faktor G oleh N ya. So untuk menjadikan dia sebagai kumpulan, kita telah takrifkan operasi dedua hash pada G over N ya. So kita takrifkan operasi dedua hash dalam GN yang kita takrifkan, kita ambil dua koset kiri A star N dan B star N, maka kita takrifkan operasi hash dia A star N hashkan dengan B star N, kita takrifkan dengan A star B star N ya, dan kita boleh tunjukkan bahawa operasi hash ini tertakrif rapi dan kali sekutuan serta tertutup ya, maka kita boleh tunjukkan bahawa set G over N dengan operasi hash ini merupakan satu kumpulan yang kita namakan sebagai kumpulan faktor G oleh N ya. Jadi menyebabkan dia kumpulan, maka kita ada identiti bagi kumpulan faktor ini. So identitinya adalah E star N ya, koset kiri E star N, dan juga setiap unsur mesti ada songsangan ya. Jadi songsangan bagi koset kiri A star N adalah A tolak 1 star N ya, itu adalah songsangan dia. So itu yang apa kita telah lihat mengenai kumpulan faktor G oleh N. Dan kemudian kita ada beberapa sifat dalam kumpulan faktor ini. So kita ada sifat yang pertama dia adalah peringkat dia adalah indeks ya. So apakah maksud peringkat? Bilangan unsur dalam kumpulan hasil bahagi ini. So bilangan unsur dalam kumpulan hasil bahagi ini samalah bilangan koset-koset kiri ataupun indeks dia G over G colon N. Kemudian kita juga ada beberapa sifat lain lagi, misalnya kuasa bagi setiap unsur. Jadi kuasa bagi koset kiri itu unsur dia A star N koset M samalah dengan koset kiri A koset M star N. Kemudian juga kita lihat sifat lain lagi, jika kumpulan G abilan, maka kumpulan hasil bahagi juga adalah abilan ya. Dan yang kedua, jika kumpulan G berkitar, maka kumpulan hasil bahagi juga berkitar ya. So itu apa yang telah kita lihat dalam tajuk yang ke-9 ini ya, mengenai kumpulan faktor. So pada hari ini kita akan sambung tajuk yang seterusnya yang kita namakan sebagai homomorfisme. Kita akan melihat pemetaan. Kita set kumpulan ini merupakan satu set. Jadi kita ada pemetaan daripada set kepada set yang lain. Jadi pemetaan dalam kumpulan kita namakan sebagai homomorfisme. So kita akan kajilah mengenai pemetaan dalam kumpulan ini.
So andaikan kita ada andaikan kita ada dua kumpulan, kita ada kumpulan G dan kita ada kumpulan H ya. So operasi, katakan operasi D2 bagi G kita simbolkan dengan star G dan operasi D2 bagi H kita simbolkan dengan star H ya. So itu adalah dua kumpulan G dan kumpulan H. Maka kita takrifkan pemetaan alfa daripada G ke H ini kita namakan sebagai homomorfisme jika memenuhi syarat ini ya. Jika alfa itu serasi dengan alfa star G dan star H. Maksud dia kalau kita lakukan operasi dalam kumpulan G, G1 star G2, operasi dalam G itu bila kita petakan kepada H di sini, maka operasi itu juga preserve, dia kekal, dia sama. Jadi alpha G1 star H alpha G2 pun mestilah sama bila kita lakukan operasi dalam H. Maka jika serasi ini kita namakan pemetaan alpha itu homomorfisme. Jadi katakan kita ada kumpulan G dan kita ada kumpulan H dan pemetaan alpha ni daripada G ke H ya. Nah, kita ambil dua unsur dalam G, katakan G1 dengan G2, ini unsur dalam G. Kemudian disebabkan G itu kumpulan, maka kita lakukan operasi D2, G1 star G2 pun masih lagi dalam kumpulan G. Ya. So katakan kita ada tiga unsur beginilah, G1, G2, G1 star G, G2. Kemudian kita ada pemetaan alfa, jadi semua unsur ni dipetakan kepada suatu unsur dalam H. Ya. Katakan G1 dipetakan kepada alfa G1, G2 pada alfa G2 dan G1 star G, G2 dipetakan kepada alfa G1 star G, G2. So ini tiga unsur dalam H. Mungkin sama, mungkin berbeza ketiga-tiga ni. Kemudian kita ada alfa G1 ni unsur dalam H, alfa G2 pun unsur dalam H, maka kita boleh lakukan operasi D2 dalam H untuk kedua-dua unsur ini. Jadi kita boleh dapatkan satu lagi unsur alfa G1 star H alfa G2 masih juga unsur dalam H. So jika unsur ini alfa G1 star H alfa G2 ini sama dengan unsur ni, jika dia sama. Adakah dia sama? So jika dia sama, maka kita namakan dia alfa ini homomorfisme. Jika tak sama, kita tak namakan dia homomorfisme lah, hanya sekadar pemetaan. Jadi kita katakan alfa ini homomorfisme jika kedua-dua unsur ni sama untuk semua G1 dan G2. Jadi inilah yang apa dimaksudkan dengan pemetaan itu dikatakan sebagai homomorfisme. Kemudian kedua kita takrifkan kernel alfa ataupun inti alfa. So inti alfa ataupun kernel alfa ini adalah unsur-unsur dalam G yang dipetakan kepada identiti dalam H. So ini EH ada identiti dalam H. So semua unsur-unsur dalam G yang dipetakan kepada identiti dalam H ini kita namakan sebagai inti alfa ataupun kernel alfa. So secara gambaran dia, kalau kita ada pemetaan G kepada H, so ini kita ada identiti dalam H, EH, maka kita lihat semua unsur-unsur di sini yang memetakan kepada EH. So unsur-unsur itulah kita namakan sebagai inti alfa ataupun kernel alfa. Semua unsur-unsur yang dipetakan kepada EH. So kita lihat contoh. Katakan kita ada pemetaan alfa daripada integer ke Zn, ke modulo n. So operasi dalam Z ada operasi tambah, manakala operasi dalam Zn adalah hasil tambah modulo n. So kita petakan A kepada kelas kesetaraan A dalam Zn untuk n yang lebih besar atau sama dengan 2. So kita dapati untuk semua A dan B dalam integer, kalau kita lakukan operasi tambah dalam Z, A tambah B, maka alfa A tambah B ini akan dipetakan kepada
A tambah B lah kelas kesetaraan ni. Jadi kalau alpha A dipetakan kepada kelas kesetaraan A, jadi alpha A tambah B dipetakan kepada kelas kesetaraan A tambah B. Okey. Kemudian kita tahu dalam operasi tambah dalam kelas kesetaraan A tambah B, kelas kesetaraan A tambah B samalah dengan kelas kesetaraan A tambahkan dengan kelas kesetaraan B modulo N daripada takrif 3.6. Ini adalah takrif 3.6 ya, operasi tambah dalam kelas kesetaraan. Dan kita tahu kelas kesetaraan A itu adalah hasil pemetaan daripada alpha A ya. So alpha A tambah N alpha B. Jadi kita dah tunjukkan operasi alpha ini fungsi alpha, pemetaan alpha ini serasi dengan operasi tambah dan operasi tambah modulo N ya. So dia merupakan suatu homomorfisme. Satu homomorfisme. Bagaimana pula dengan kernel dia, inti ya. So kita lihat apakah unsur-unsur yang memetakan kepada identiti ya. So identiti bagi modulo N adalah kelas kesetaraan sifar ya, ataupun semua nombor-nombor integer yang gandaan N ya. Jadi semua unsur-unsur yang memetakan kepada sifar adalah semua nombor-nombor gandaan N ya. Jadi adalah NZ ya. Itu adalah kernel dia. Ini adalah contoh ya. Katakan kita mengambil N sama dengan 3 misalnya. So kita lihat pemetaan alpha daripada Z ke Z3 modulo 3. Maka ini adalah semua unsur-unsur integer Z dipetakan pada Z3. Z3 ada 3 unsur, kelas kesetaraan sifar 1 dan 2. Jadi sifar akan dipetakan pada kelas kesetaraan sifar ya. 3 juga pada sifar ya, sebab 3 dipetakan kepada 3, kelas kesetaraan 3 sama dengan kelas kesetaraan sifar ya. So 3, 6, negatif 3 dan seterusnya ya. 1 dipetakan kelas kesetaraan 1, begitu juga dengan 4, 2 kepada kelas kesetaraan 2 ya. So apakah dia kernel ataupun inti bagi alpha? Semua nombor-nombor integer gandaan 3 ya. So ini adalah unsur-unsur yang dipetakan pada sifar lah. Semua unsur-unsur gandaan 3 ya. Semua unsur-unsur 2, negatif 2, 4, 7, 1 akan dipetakan pada kelas kesetaraan 1, 2, 5 kelas kesetaraan 2 ya. Dan kernel dia ada semua unsur-unsur ni lah yang dipetakan kepada sifar dan dia adalah 3Z. Kita lihat contoh yang kedua, pemetaan alfa daripada integer kepada nombor nisbah positif ya. So Q star adalah nombor nisbah, set nombor nisbah bukan star adalah set nombor nisbah bukan sifar ya. Kalau positif tambah ya. So Q star set nombor nisbah bukan sifar. Kita petakan A, integer A kepada 2 kuasa A. Jadi kita tunjukkan dulu adalah homomorfisme. So kita ambil dua unsur dalam Z, dua integer A dan B. So apakah dia alpha A tambah B? So alpha A tambah B akan dipetakan kepada alpha A kepada 2 kuasa A. Jadi alpha A tambah B akan dipetakan kepada 2 kuasa A tambah B. Itu takrif dia lah, takrif alpha. Kemudian ini adalah eksponen dalam nombor nisbah. So 2 kuasa A tambah B sama dengan 2 kuasa A didarabkan dengan 2 kuasa B, sifat eksponen. Dan kita tahu 2 kuasa A itu adalah hasil pemetaan alpha A. Pemetaan A, alpha A adalah 2 kuasa A dan 2B adalah alpha B. Jadi kita dah tunjukkan yang alpha serasi dengan operasi tambah dan juga operasi darab bagi Q star. So dia adalah suatu homomorfisme. Kemudian kita lihat apakah dia kernel. Kernel. So kernel, identiti bagi nombor nisbah adalah 1. Identiti bagi operasi darab nombor nisbah adalah 1. So kita akan perhatikan apakah unsur-unsur A yang dipetakan kepada 1. So alpha A dipetakan kepada 2 kuasa A.
Jadi di sini maksudnya kita nak cari apakah nilai A lah yang akan jadikan 2 kuasa A sama dengan 1. Okay. Jadi kita tahu hanya 2 kuasa A akan sama dengan 1 jika dan hanya jika A adalah sifar. Jadi hanya unsur yang memertakan kepada 1 adalah sifar sahaja. Jadi kita lihat misalnya pemetaan dia. So sifar akan dipetakan kepada 1. So alfa sifar sama dengan 2 kuasa sifar sama dengan 1. Bagaimana pula dengan 1 misalnya? Alfa 1 sama dengan 2 kuasa 1 ada 2. So 1 dipetakan pada 2. Bagaimana pula dengan 2? 2 akan dipetakan kepada 4. So 2 kuasa 2 adalah 4. So 2 dipetakan pada 4. Negatif 1. Negatif 1 akan dipetakan kepada 2 kuasa negatif 1 ataupun 1/2. Negatif 2 akan dipetakan kepada 1/4. So kita dapati kat sini pemetaan dia adalah bersifat one to one, injektif. Hanya satu unsur saja yang dipetakan kepada identiti iaitu sifar. Okey, jadi jadi kernel dia adalah sifar sahaja. Satu unsur sahaja yang petakan kepada 1. Unsur lain semua dipetakan kepada semua nombor-nombor nisbah yang positif. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Pemetaan, kalau kita ada satu kumpulan G, kita lakukan operasi hasil darat kartisan. So kumpulan hasil darat langsung G cross G. So kita ada satu kumpulan, kita bentuk satu lagi kumpulan hasil darat langsung G cross G. So unsur-unsur dia ada pasangan, dua pasangan. Unsur yang pertama dalam G, unsur yang kedua juga dalam G. So unsurnya adalah G1, G2 dipetakan kepada G2, unsur dalam G juga operasi star. Okey, so untuk kita tunjukkan dia suatu homomorfisme, kita ambil dua unsur dalam G cross G. So unsur yang pertama katakan G1, G2 dan unsur yang kedua katakan pasangan G3 dan G4. So kita lihat pemetaan dia. So alpha G1, G2 dot G3, G4. Bila kita lakukan, apakah dia maksud operasi dot tu? Kita lihat balik takrif kumpulan hasil darat langsung. Dia sama dengan takrif 4.5 operasi darat langsung. Hasil darat langsung tu adalah kita takrifkan hasil darat dot itu adalah G1 setarkan dengan G3 dan G2 setarkan dengan G4. So ini alpha G1 star G3, G2 star G4 dan ini akan dipetakan kepada, kita lihat sini, alpha G1, G2 dipetakan kepada G2. Kita ambil cuma pasangan yang kedua. Jadi alpha G1 star G3, ini pasangan yang pertama. G2 star G4 adalah pasangan yang kedua. So ini akan dipetakan kepada G2 star G4 di pada takrif ni. Dan kita tahu juga G2 itu adalah alpha G1, G2 dan G4 adalah alpha G3, G4. Jadi kita tunjukkan juga operasi fungsi alfa ini serasi dengan operasi dot dan juga operasi bintang. So dia adalah suatu homomorfisme. Bagaimana pula dengan inti alfa ataupun kernel alfa? So inti alfa ataupun kernel alfa, kita lihat semua unsur-unsur dalam G cross G yang dipetakan kepada identiti dalam G. So identiti. So kita tahu alfa G1, G2 dipetakan kepada G2 dan kita perlukan G2 ini adalah identiti. So dia tidak bergantung kepada G1. Apa saja nilai G1 yang kita ambil, as long as G2 adalah identiti, maka dia akan dipetakan kepada identiti. Jadi kernel alfa adalah unsur-unsur yang berbentuk G1E. Sebab semua unsur ini akan dipetakan kepada identiti. So ini adalah kernel alfa.
Dan G1 tu adalah semua unsur-unsur dalam G. Jadi kita juga boleh tuliskan set itu sebagai G cross E. So ini adalah unsur-unsur G lah, sebarang unsur G. So G1, G2 dan seterusnya lah. So ini adalah kernel alpha. Kita lihat contoh, katakan kita ambil G adalah Z2. Jadi apakah kumpulan hasil dat langsung G cross G adalah Z2 cross Z2. So Z2 kita ada dua unsur, sifar dan kelas kesertaan 1. Jadi hasil dat langsung kita akan dapat 4 unsur lah. Sebab G2 ada 2 unsur, jadi G2 Z2 cross Z2 akan dapat 4 unsur. So pasangan lah, sifar-sifar, sifar 1, 1 sifar dan 1 1. Okay, so ini adalah Z2 cross Z2. Kita nak petakan kepada Z2, kepada G. Jadi kita akan petakan yang mana pasangan, cuma petakan kepada pasangan yang kedua. Jadi sifar-sifar dipetakan kepada sifar, begitu juga dengan satu sifar dipetakan kepada sifar. So ini adalah inti dia lah ataupun kernel dia yang meletakkan pada identiti. Sifar 1 dan 1 dipetakan kepada 1. Dan inti dia adalah dua unsur ini. So kernel alpha. Okay, contoh yang seterusnya, kita ada dua kumpulan G dan H. Kali ini semua unsur-unsur dalam G dipetakan kepada identiti dalam H. So alpha G sama dengan EH. So, semua unsur-unsur G dipetakan kepada identiti. Jadi kita boleh tunjukkan juga dia ada homomorfisme. So alpha A star G B. So alpha G dipetakan kepada EH. Jadi alpha A star G B juga dipetakan kepada EH lah. Semua dipetakan kepada identiti. Dan ini juga EH sama dengan EH star H EH. Dan EH juga adalah alpha A dan EH ni adalah alpha B. So kita tunjukkan dia serasi. So dia adalah suatu homomorfisme. Kernel. So kernel, apakah unsur-unsur yang dipetakan kepada EH? So kernel dia adalah semua unsur G lah. Sebab semua unsur G dipetakan kepada EH. Jadi kernel G, kernel alpha adalah G. Semua unsur-unsur G. So dia adalah keseluruhan G. Jadi kalau kita lihat contoh, misalnya kalau Z10, kita nak petakan kepada kumpulan unit U10 misalnya. Okay, so Z10 unsur dia adalah sifar sampai 9, ada 10 unsur. Manakala U10 semua nombor-nombor yang GCD dengan 10 adalah 1, so 1, 3, 7, 9. Jadi semua unsur-unsur ni dipetakan kepada identiti. So apakah identiti bagi U10? Identiti bagi U10 adalah 1. So semua unsur ni dipetakan kepada 1. Jadi kernel dia adalah keseluruhan Z10. Sekarang kita lihat beberapa sifat homomorfisme ini. So, andaikan kita ada homomorfisme daripada G kepada H, maka yang pertama, identiti dipetakan kepada identiti. So, identiti dalam G dipetakan pada identiti dalam H. So, alpha AG sama dengan EH. Identiti dipetakan pada identiti. Kemudian, unsur G kuasa N dipetakan kepada kuasa alpha G, kuasa N bagi alpha G. So alpha GN, kuasa N bagi G dipetakan kepada kuasa alpha G, kuasa N bagi alpha G untuk semua integer N. Dan kemudian jika peringkat G sama dengan M terhingga, maka peringkat bagi alpha G juga akan membahagi M. So itu kita akan buktikanlah ketiga-tiga sifat ini. So kita lihat yang pertama dahulu. Kita lihat contoh tadi pun kita dah tunjukkan yang identiti dipetakan kepada identiti. Okey, bagaimana kita nak tunjukkan yang alpha E G sama dengan EH? So yang pertama kita tahu EH star H alpha EG sama dengan alpha EG. Kerana EH itu adalah identiti dalam H.
Dan alpha EG tu suatu unsur dalam H. Jadi EH star H suatu unsur lain akan preserve lah. So kita akan dapat alpha EG. Yeah. Dan kita tahu EG, EG tu identiti dalam G. Jadi EG akan sama dengan EG star G EG, so samalah, sebab di dalam G, so kerana EG tu identiti dalam G. Dan kemudian kita tahu alpha EG star G EG sama dengan alpha EG star H alpha EG, sebab takrif homomorfisme, takrif homomorfisme, takrif 10.1, dia akan samalah alpha EG star H alpha EG. Dan ini adalah unsur dalam H, ini unsur dalam H, ini pun unsur dalam H, Okey, jadi apa yang kita dapat kat sini, kita kumpulkan yang ni EH star H alpha G sama dengan alpha EG star H alpha EG, Kita kumpulkan yang ini sama dengan yang ini. Kemudian kita ada kat sini EH star H alpha EG sama dengan alpha EG star H alpha EG. Kemudian kita tahu dalam kumpulan kita boleh lakukan pemansuhan. So kita boleh cancelkanlah yang ini dengan yang ini. Kita lakukan operasi pemansuhan. Daripada teorem 5.3 kita boleh lakukan pemansuhan kanan. Maka kita buat kesimpulan yang EH sama dengan alpha EG, yang kita nak buktikan. So dah buktikanlah. Yang pertama, identiti dipetakan kepada identiti. Okey, sekarang yang kedua untuk kuasa N, So kita pecahkan N kepada 4 kes. So yang pertama, kalau N adalah nombor tabi'i, nombor asli N. Okey, jadi alpha Gn, kita tahu apa takrif kuasa G kuasa N adalah G star G sebanyak N kali. Itu takrif kuasa lah G kuasa N dalam kumpulan G. Ini adalah alpha G star G star G dan seterusnya lah sebanyak N kali. Kemudian kita boleh lakukan, kita boleh applykan tarif alpha. So dia akan sama dengan alpha G star H alpha G. So bila kita pindahkan ke dalam, sekarang dah ada di dalam H, so akan jadi alpha G star H alpha G star H seterusnya lah sebanyak N kali. So itu adalah sifat homomorfisme. Dan ini maksud dia, kita boleh tulis sebagai alpha G kuasa N, alpha G kuasa N. So dah terbuktilah jika N adalah nombor asli, maka alpha Gn sama dengan alpha G kuasa N. Yang kedua, kes kalau N adalah sifar. Jadi kalau N adalah sifar, kita dapat alpha G kuasa sifar. G kuasa sifar adalah identiti. So alpha EG. Dan kita tahu daripada teorem bahagian yang pertama, alpha EG dipetakan kepada EH, bahagian pertama, bahagian satu. Dalam teorem ini juga yang telah dibuktikan tadi. Dan EH adalah alpha G, ini unsur dalam G, dalam H, kuasa sifar lah. So kita buktikan dia penuhi, yang alpha Gn sama dengan alpha G kuasa N, kalau N itu adalah sifar. Kemudian kita lihat untuk N yang negatif 1. Kalau N negatif 1, kita ada alpha G minus 1 star alpha G. Sifat homomorfisme alpha G minus 1 star H alpha G sama dengan alpha G minus 1 star H G. So ini takrif homomorfisme. Kemudian kita ada G minus 1 star G sama dengan identiti. Ini adalah G sebenarnya. Ini adalah G. Ini operasi dalam operasi dalam G. So G minus 1 star GG. Dan ini sama dengan EG, takrif 4.2. Jadi kita dapati kat sini alpha G11 star H alpha G sama dengan alpha EG
dan alpha EG sama dengan EH daripada bahagian yang pertama yang telah kita buktikan. Ya. Okey, apa yang kita boleh simpulkan kat sini? Kita ada alpha G1 star H alpha G, ya, sama dengan EH. Begitu juga kalau alpha G minus 1, kita lakukan alpha G dahulu, star H alpha G minus 1 pun sama juga, ya. So yang ini adalah dalam G juga, maka kita boleh tunjukkan dia sama dengan alpha EG sama dengan juga alpha EG dipetahkan kepada EH, ya, daripada bahagian 1. Jadi apa yang kita simpulkan dalam kedua-dua ini, kita ada bagaimana kita boleh simpulkan ini? Sebab kita ada alpha G1 star alpha G sama dengan EH, alpha G star H alpha G1 sama dengan EH. So kita buat kesimpulan ni, ya. So macam mana kita buat kesimpulan ni? Kalau kita ada H star K sama dengan E, K star H sama dengan E. Jadi kita buat kesimpulan ataupun dia sama dengan ataupun kita boleh buat kesimpulan begini. Katakan kalau H star K sama dengan E sama juga dengan K star H. So daripada takrif kumpulan, kalau kita ada H star K sama dengan E sama dengan K star H, maka kita buat kesimpulan yang K ini adalah songsangan bagi H, ya. Kita buat kesimpulan yang H kuasa tolak 1, maka H kuasa tolak 1 adalah K, ya, daripada takrif kumpulan, ya. Takrif kumpulan yang ini. Jadi kita ada kat sini alpha G tolak 1 star H alpha G sama dengan E sama dengan alpha G star alpha G tolak 1. Jadi kita buat kesimpulan songsangan bagi ini adalah alpha G. Ya, songsangan bagi alpha G adalah alpha G minus 1. Ya, so kita dah buktikanlah itu. Okey, untuk yang kes yang terakhir iaitu kalau N adalah negatif, lebih daripada negatif 1, kurang daripada negatif 1. Untuk N yang kurang daripada negatif 1, so kita ambil katakan N sama dengan negatif K. Jadi K adalah satu nombor asli. Okey, jadi alpha G kuasa N sama dengan alpha G kuasa negatif K lah. Dan negatif K adalah suatu integer positif. Jadi ini adalah kita tahu alpha G minus K sama dengan alpha G minus 1 kuasa K. Dan bahagian pertama kita dah tunjukkan kalau alpha G kuasa K yang positif, maka dia sama dengan alpha G kuasa 1 kuasa K. Daripada bahagian 2 ni juga, tapi bahagian 1 kecil I. Dan ini sama dengan daripada bahagian 3 pula, alpha G minus 1 sama dengan alpha G minus 1 bracket ni sama dengan bracket alpha G minus 1 daripada bahagian 3 yang baru saja kita buktikan tadi. Dan ini adalah alpha G kuasa 1 K. Dia adalah alpha G kuasa negatif K. Okay, sebab ini negatif 1 kuasa K sama dengan negatif K dan negatif K sama dengan N. So kita dah buktikan juga yang alpha Gn sama dengan alpha G bracket kuasa N. So kita dah buktikan. Kemudian untuk yang ketiga dalam teori ini kita nak buktikan yang alpha G kuasa M sama dengan jika kuasa G adalah peringkat bagi G adalah M, maka peringkat bagi alpha G membahagi M. So yang pertama kita ada alpha G kuasa M sama dengan alpha bracket G kuasa M. Di bahagian yang kedua kita dah buktikan ni. Dan alpha G kuasa M sama dengan sebab kita tahu yang peringkat bagi G adalah M. Jadi bila peringkat bagi G adalah M, maka G kuasa M adalah identity. So peringkat bagi G adalah M. Jadi apa maksud peringkat G adalah M? Maksud dia G kuasa M sama dengan
identiti bagi G, ya. Bagi G. Dan kita tahu daripada teorem yang pertama tadi, bagi yang pertama, alpha EG dipetahkan kepada EH, ya. So dia sama dengan EH. Okey, jadi maka peringkat bagi D itu membahagi M, ya. Sebab kita tahu dia kuasa M adalah E, maka peringkat dia mestilah yang membahagi, mestilah boleh dibahagi dengan M. Untuk terusnya adalah kita akan tunjukkan yang kernel alpha adalah subkumpulan normal bagi G. So recall balik apa dia kernel? Kernel adalah semua unsur-unsur dalam G yang dipetakan kepada identiti. So kita nak tunjukkan dia adalah subkumpulan normal. So untuk tunjukkan dia subkumpulan normal, kita perlu tunjukkan 3 syarat untuk subkumpulan dan 1 syarat lagi untuk normal, ya. So apa dia 3 syarat untuk subkumpulan? Kita kena tunjukkan identiti berada dalam kernel, kemudian kita ambil 2 unsur dalam kernel, hasil operasi pun dalam kernel, dan kalau kita ambil X dalam kernel, maka songsangan juga mesti berada dalam kernel. So ada 3 syarat untuk tunjukkan dia subkumpulan. Lepas tu kita pergi kepada tunjukkan dia pula normal, ya. Okey, so kenapa alpha EG berada dalam kernel? Kita tahu daripada teorem 10.1 yang alpha EG dipetakan kepada EH, ya, daripada teorem 10.1. Jadi maksud dia alpha EG itu berada dalam kernel, ya. So dah buktikanlah dia identiti berada dalam kernel. Yang kedua, andaikan A dan B dalam kernel, kita kena tunjukkan yang A star GB pun mesti berada dalam kernel, ya. So itu untuk syarat yang kedua lah untuk tunjukkan dia subkumpulan. Okey, so kita andaikan dahulu A dan B berada dalam kernel alpha. Apa maksud A dan B berada dalam kernel alpha? Kernel alpha semua unsur dipetakan kepada identiti dalam H. Jadi kalau A dalam kernel, maka alpha A mestilah sama dengan EH. Begitu juga dengan B dalam kernel, maka alpha B sama dengan EH juga, ya. Apa yang kita nak buktikan? Kita nak buktikan A star G B juga dalam kernel. Jadi apa yang kita nak buktikan kat sini? Kita kena tunjukkan, maksud dia kita kena tunjukkan yang alpha A star G GB juga sama dengan EH. Yang ini yang kita nak buktikan lah, ya. Nak tunjukkan dia berada dalam kernel. Jadi kita tunjukkan yang alpha A star GB juga dipetakan kepada identiti, ya. Okey, so kita lihatlah alpha A star GB, ya. Alpha A star GB daripada takrif homomorfisme dia sama dengan alpha A star H alpha B, ya, takrif 10.1. Kemudian kita tahu alpha A sama dengan EH kat situ, ya. Dan alpha B juga sama dengan EH daripada ke atas ni, ya. Dan EH star HE sama dengan EH. So kita dah buktikanlah yang kalau A dan B berada dalam kernel alpha, maka A star GB pun berada dalam kernel alpha, ya. So dia tertutup, ya, operasi star itu. Okay, yang ketiga, kita kena tunjukkan untuk subkumpulan, kalau A dalam kernel alpha, maka songsangan bagi A juga berada dalam kernel alpha, ya. So yang ketiga, kalau A dalam kernel alpha, adakah A kuasa tak satu juga berada dalam kernel alpha? So kita lakukan yang sama juga. Jadi kalau A belong to kernel alpha, alpha A sama dengan identiti. Dan sekarang kita nak tunjukkan yang alpha A minus 1 juga sama dengan identiti, ya. So alpha A minus 1 sama dengan alpha A kuasa minus 1 daripada teorem 10.1 yang kita dah tunjukkan tadi. Okay. Dan alpha A sama dengan EH. So EH kuasa tak 1 adalah EH juga, ya. So dia juga adalah unsur dalam kernel alpha. So dia penuhilah syarat yang ketiga ini, ya. So A kuasa tak 1 berada dalam kernel alpha.
Okay, kita dah tunjukkan yang kena alfa adalah subkumpulan. Untuk tunjukkan dia subkumpulan normal, kita kena tunjukkan satu lagi syarat untuk normal. Ya. Kita kena tunjukkan yang G kotak 1 star GK star G belong to kernel alpha. Adakah kita lihat balik apa maksud takrif normal. Kita ada kalau N subkumpulan normal bagi G, kita kena tunjukkan yang Kita kena tunjukkan yang G star N star G. So ataupun G minus 1 star N star G belong to N. Belong to N untuk semua G dalam G dan untuk semua N dalam N. So ini takrif normal yang kita kena tunjukkan lah. Jadi sekarang ni kita nak tunjukkan yang kernel alpha adalah normal. Jadi kita kena tunjukkan yang G0.1 star GK star G belong to kernel alpha. Belong to kernel alpha lah untuk semua G dalam G, dan yang kat tengah tu mestilah dalam kernel alpha. So ini yang kita nak tunjukkan. Okey, so nak tunjukkan tu kita pergilah kepada alpha. So alpha G1 star GK star G, alpha ni. So takrif homomorf semua dia adalah sama dengan alpha G1 G minus 1 star H G alpha K star H alpha G. So takrif homomorfisme. Kemudian kita tahu yang K berada dalam kernel alpha. K dalam kernel alpha maksud dia K dipetakan kepada identiti. So sama dengan alpha G minus 1 star EH star H alpha. Kerana K ni dalam kernel. So kerana K berada dalam kernel. So K berada dalam kernel alpha maksud dia alpha K sama dengan E. So itu kita dapat EH kat situ lah. Dan kemudian alpha G minus 1 star H EH star alpha G sama dengan alpha G minus 1 star H alpha G. Dan kita tahu juga yang alpha G minus 1 ini adalah songsangan bagi alpha G. So dia sama dengan alpha G minus 1 star H. Daripada teorem 10.1. Dan alpha G1 minus 1 star H alpha G akan sama dengan EH. Sebab itu adalah pasangan songsang. So kita dah tunjukkan yang alpha G minus 1 star GK star GG juga dipetakan kepada identiti. So dia berada dalam kernel alpha. So kita dah tunjukkan yang kernel alpha ini adalah subkumpulan normal bagi G. Okey, kemudian sifat yang seterusnya kita akan buktikan bahawa alpha injektif one to one jika dan hanya jika kernel alpha ada satu unsur sahaja. Jika kernel alpha adalah set tunggal yang identiti sahaja, maka alpha adalah injektif one to one. So ini adalah jika dan hanya jika. So kita kena buktikan dua perkara lah. So yang pertama kita buktikan yang jika alpha one to one, maka kernel alpha adalah set tunggal E. Dan yang kedua, jika kernel alpha adalah set tunggal E, maka alpha one to one. So kita akan tunjukkan dua perkara. Okey, so yang pertama kita andaikan dahulu alpha one to one. Nak tunjukkan yang kernel alpha adalah set tunggal EG. So andaikan E berada dalam kernel alpha. Apa maksud E berada dalam kernel alpha? Maksud dia E dipetakan kepada E lah. So alpha E sama dengan E. Kemudian teorem 10.1 kita tahu yang alpha EG juga sama dengan EH. So alpha EG juga sama dengan EH daripada teorem 10.1. Kemudian kita ada alpha one to one. So recall back alpha one to one. Alpha one to one. Jika alpha A sama dengan alpha EG, maka A mestilah sama dengan EG. Okay, itu maksud kerana alpha
one to one. Kalau rekod balik alpha one to one, jadi kita katakan kalau fx sama dengan fy, kalau f itu one to one, maka kita buat kesimpulan yang x sama dengan y. So itu adalah maksud one to one. Jadi sekarang kita ada alpha A sama dengan alpha G, jadi A mestilah sama dengan EG. So kerana alpha adalah one to one. Okey, jadi apa yang kita tunjukkan kat sini adalah kalau A berada dalam kena alpha, maka A mestilah EG. Jadi maksud dia kena alpha tu ada satu unsur sajalah, EG saja. Sebab kalau kita ambil yang lain pun dia akan jadi EG. So ada satu unsur saja. Sudah terbuktikanlah yang kalau alpha one to one, kena alpha adalah set tunggal EG. Okey, yang kedua, kalau alpha kena alpha sama dengan set tunggal EG, maka kita nak tunjukkan yang alpha adalah satu dengan satu. Okey, jadi macam mana kita nak tunjukkan alpha one to one? Jadi maksud dia kita nak tunjukkan yang alpha itu one to one, kita kena tunjukkan apa? Kita kena tunjukkan kalau alpha A sama dengan alpha B, maka kita kena tunjukkan yang maka kita tunjukkan yang A sama dengan B. Ini nak tunjukkan dia one to one lah. So andaikan kita ada alpha A sama dengan alpha B, okey, maka kita dapat EH sama dengan alpha 0.1 alpha A 0.1 star H alpha B. So macam mana kita dapat ni? Itu adalah kita ada dalam H. Kalau kita ada Y, X sama dengan Y dalam H. Katakan kita ada X sama dengan Y dalam H, maka kita pindahkan X tu ke sebelah kiri. Maksudnya kita lakukan operasi daratkan dengan songsangan dia lah. Jadi dari situ kita buat kesimpulan yang identiti sama dengan X kuasa tolak 1 star Y. Bila kita pindahkan tu lah, maksudnya kita lakukan X minus 1 sebelah kiri, X minus 1 pun sebelah kiri. So kita akan dapat lah yang identiti sama dengan X minus 1 star Y. So sama juga kat sini lah. Bila alpha A sama dengan alpha B, kita daratkan kedua-dua belah dia dengan alpha A minus 1, songsangan dia. So kita akan dapat ni lah, alpha A minus 1 star H alpha B sebelah kanan, sebelah kiri kita cuma dapat identiti. Kemudian alpha A minus 1 ini sama dengan alpha A bracket alpha A minus 1 daripada teorem 10.1. Kemudian alpha A minus 1 star alpha B sama dengan alpha A minus 1 star G alpha B daripada takrif 10.1, takrif homomorfisme. Dan kita tahu yang A minus 1 star G B berada dalam kena alpha. Kenapa kita boleh buat kesimpulan yang A minus 1 star G B berada dalam kena alpha? Sebab alpha A minus 1 star G B sama dengan E, H. Alpha A minus 1 star G B sama dengan EH, jadi ini berada dalam kernel alpha. Jadi A minus 1 star GB berada dalam kernel alpha. Okay. Dan kernel alpha ada satu unsur sahaja, EG. Kernel alpha ada satu unsur sahaja, EG. Jadi kalau A minus 1 star GB berada dalam kernel alpha, maka A minus 1 star GB mestilah identiti EG. So kesimpulan dia A minus 1 star GB sama dengan EG. Kemudian kita boleh daratkan dengan A kedua-dua belah persamaan. So A star A1 star B sama dengan EG star A. Dan kita dapat A sama dengan B. Okey, so untuk tunjukkan yang homomorfisme itu one to one, memadailah kita tunjukkan kernel alpha adalah set tunggal identiti sahaja. Okey, seterusnya kita lihat takrif yang seterusnya adalah image. So tadi kita lihat kernel, so sekarang kita lihat mengenai image. So andaikan kita ada homomorfisme alpha dan L adalah subkumpulan G.
maka kita takrifkan image L adalah set alpha L ni adalah image L adalah semua unsur-unsur dalam H hasil pemetaan daripada unsur-unsur dalam L ya. So alpha L ya. So semua unsur-unsur dalam L yang kita petakanlah dalam H itu kita namakan sebagai image L ya. So secara gambaran ya, kita ada G, kita petakan kepada H dan L adalah subkumpulan bagi G, L subkumpulan bagi G. So kita lihat semua pemetaan unsur-unsur dalam L ni lah. So unsur L tu akan dipetakan pada satu subset dalam H. So inilah yang kita namakan, subset inilah kita namakan sebagai image L. Okey, yang kedua kita takrifkan pra-image ya. So apa itu pra-image ataupun image songsang? Kalau kita ada M subkumpulan H, maka kita lihat apakah yang dipetakan kepada M tersebut. Itu dinamakan sebagai pra-image ataupun image songsang. Ya. Jadi kita ada G, kita petakan kepada H. Katakan kita ada M ini adalah subkumpulan bagi H. M ni adalah subkumpulan bagi H kat sini. So kita lihat unsur-unsur dalam G ini yang dipetakan kepada M. Semua unsur dalam G yang memetakan kepada M sahaja. Ya. Semua unsur-unsur ni, ini subset inilah kita namakan sebagai pra-image M ataupun image songsang bagi M. Okey. Jadi simbol yang alpha minus 1 kosong M ni bukanlah alpha kosong minus 1 M tu bukanlah bermaksud alpha itu boleh songsang. Bukan maksud fungsi itu boleh songsang. Tetapi kita sekadar melihat apakah unsur-unsur dalam G ini yang dipetakan kepada M. Ya? Itu image songsang. Ya? So bukan maksud fungsi alpha tu boleh songsang. Ya? Kita lihat contoh ni misalnya. Apakah itu, kita ada contoh yang kita lihat sebelum ini. Katakan pemetaan alfa daripada Z kepada nombor nisbah bukan sifar. Alfa A dipetakan kepada 2 kuasa A. Kita nak lihat apakah image bagi 3Z. Ya. So 3Z adalah subkumpulan bagi Z. Ya. Okey, so kita lihat apakah unsur-unsur 3Z itu dipetakan. Ya. So kita tahu kita ambil satu unsur dalam 3Z. So misalnya satu nombor gandaan 3. So alfa 3Z akan dipetakan kepada 2 kuasa 3Z. Alfa A dipetakan kepada 2 kuasa A. Jadi alfa semua nombor-nombor gandaan 3 itu akan dipetakan kepada 2 kuasa suatu nombor gandaan 3. 2 kuasa 3Z. Jadi maksud dia semua image bagi 3Z adalah berbentuk 2 kuasa 3Z. Ya? Okay. Semua unsur-unsur ni, kuasa gandaan 3 akan dipetakan kepada 2 kuasa 3Z. 2 kuasa 3Z itu adalah 2 kuasa 3 kuasa Z ataupun 8 kuasa Z. So ini adalah image bagi 3Z. Adalah semua nombor-nombor kuasa 8. Untuk pra-image ataupun image songsang, kita nak lihat, katakan kita ada image songsang. Ini adalah M tu adalah subkumpulan bagi Q star. So pra-image dia berbentuk 4 kuasa A. Tapi pemetaan dia adalah dipetakan kepada 2A. So kita ada 4A. Jadi kita kena tukarkanlah 4 tu jadi 2 kuasa something. So B sama dengan 4A. Sampai itu adalah 2 kuasa 2A. Jadi apakah yang memetakan kepada 2 kuasa 2A? Maksud dia 2A lah akan dipetakan kepada 2 kuasa 2A. Jadi pra-image dia ataupun image songsang dia adalah semua nombor-nombor gandaan 2. So jadi image songsang dia ataupun pra-image dia adalah semua nombor-nombor integer gandaan 2. So sama dengan 2Z. Okay, contoh yang kedua, kalau daripada hasil tak langsung Z cross Z kepada Z, Z1, Z2 dipetakan kepada Z2, apakah image bagi 3Z cross 5Z dekat sini?
3Z cross 5Z adalah subkumpulan bagi Z cross Z. Ya. Okey, so kita lihat apakah unsur-unsur yang dipetakan lah, yang memetakan pasangan yang pertama adalah nombor gandaan 3, pasangan yang kedua nombor gandaan 5. So 3Z, 5Z2 dipetakan kepada alfa Z1, Z2 dipetakan kepada Z2. Jadi alfa 3Z1, 5Z2 dipetakan kepada 5Z2. Kepada 5Z2. Dan ini adalah nombor-nombor gandaan 5. Jadi adalah 5Z. So image dia adalah semua nombor-nombor gandaan 5 ataupun 5Z. Untuk pra-image, apakah yang memetakan kepada 6Z, kepada nombor-nombor gandaan 6. Ini nombor-nombor 6Z adalah nombor-nombor gandaan 6. So kita ambil unsur dalam Z 6Z itu, katakan B dalam 6Z, maka B mestilah sama dengan 6 kali suatu integer Z. Jadi apakah yang memetakan kepada 6Z? Yang memetakan kepada 6Z adalah pasangan yang kedua ni mestilah 6Z lah. Sebab itulah akan memetakan kepada 6Z. Yang pertama ni tak penting. Apa saja integer pun masih dipetakan kepada 6Z. Jadi image songsang dia adalah yang pasangan yang pertama sebarang integer, pasangan yang kedua mestilah nombor-nombor gandaan 6 ataupun Z cross 6Z. Okay, sekarang kita lihat sifat untuk image dan pra-image. Jadi kalau kita ada homomorfisme alfa, maka kalau L adalah subkumpulan G, maka image dia juga adalah subkumpulan bagi H. Jadi maksudnya kalau di sini subkumpulan, hasil pemetaan dia kat dalam H pun juga adalah subkumpulan. Okey, jadi nak tunjukkan dia adalah subkumpulan, kita kena tunjukkan 3 perkara jugalah. So yang pertama, sekarang kita dalam H ni nak tunjukkan ini dalam H. Kita ada G, ini dalam G. Sekarang kita nak tunjukkan yang ini adalah H. Ini H. So kita ada L kat sini, L. Dan kita ada kat sini adalah alpha L, image dia alpha L. Jadi sekarang kita nak tunjukkan yang ini adalah subkumpulan bagi H. Jadi nak tunjukkan dia subkumpulan, kita kena tunjukkan identiti kat sini berada dalam subkumpulan. EH, identiti kat sini adalah EH. Okey, so adakah EH berada dalam alpha L? Kita tahu yang EH adalah hasil pemetaan daripada EG. Alpha EG sama dengan EH daripada teorem 10.1. Jadi maksudnya EH tu berada dalam alpha L. So okeylah. Okey, yang kedua, kita ambil dua unsur kat sini. Dua unsur A kat sini. A dan B kat sini. Boleh tak kita cari unsur kat sini yang memetakan kepada apa yang kita ambil kat sini adalah kalau kita ada kat sini, kita ambil besar sikit kat sini, kita ada H. Dan kat sini kita ada alpha L. Ini adalah alpha L. Ini adalah alpha L. Kita ambil dua unsur kat sini, A dengan B. Dan sekarang kita nak tunjukkan yang A star HB pun berada kat sini juga. Kita nak tunjukkan unsur ni juga berada dalam ni. Okay. So apa maksud A berada dalam alpha L? A berada dalam alpha L, maksud dia kita boleh cari satu unsur kat sini yang dipetakan kepada A. Kita boleh carilah satu A kat sini, petakan kepada A. Kita boleh cari satu unsur kat sini, GB, yang dipetakan kepada B. So alpha GA sama dengan A, alpha GB sama dengan B. Okay. Dan kita nak tunjukkan sekarang adakah A star HB berada dalam alpha L. So A star HB
So kita boleh gantikanlah sebab kita tahu yang alpha GA petakan pada A, jadi A sama dengan alpha GA dan B sama dengan alpha GB. Dan ini kita lakukan operasi dalam H. Kemudian kita gunakan takrif homomorfisme. Ini akan sama dengan alpha GA star G GB. Ya, takrif homomorfisme. Jadi kat sini kita tunjukkan bahawa A star HB sama dengan alpha GA star G GB. Maksudnya unsur ni dipetakan kepada A star HB ni. Ya. Jadi maksudnya kesimpulan dia A star HB berada dalam image L. Ya. Kerana ini kita tahu yang ini ni berada dalam L. Ya. Kerana L subkumpulan. Jadi unsur ni dalam subkumpulan L dipetakan kepada A star HB. Jadi A star HB berada dalam alpha L. So terbuktilah. Okey, yang ketiga songsangan dia juga. Adakah alpha minus 1, A minus 1 berada dalang image alpha L? Jadi kita andaikan A dalam L. Carilah satu unsur G yang dipetakan kepada A. Apakah dia A minus 1? A minus 1 adalah alpha G minus 1. Dan alpha G minus 1 itu sama dengan alpha G minus 1, teorem 10.1. Itu sama dengan A minus 1 berada dalam alpha L. Kerana alpha G minus 1 dipetakan kepada A minus 1. Jadi A minus 1 ini berada dalam alpha L. Sebab ini pun kita tahu ini dalam L. Kerana G dalam L, ini sepatutnya dalam L. So saya tersilap lah ya. Yang A dalam L, jadi G minus 1 pun berada dalam L juga ya. So dia terbukti. So sama juga untuk yang sebelum ni ya. Alpha G dan G1 G2 pun dalam L juga ya. Okey, so kita lihat satu contoh. Misalnya kalau kita ada tadi Z cross Z, tekan kepada Z daripada contoh 10.6 tadi. Ya. 3Z cross 5Z adalah subkumpulan bagi Z cross Z. Dan alpha 3Z, image dia adalah 5Z juga, ada subkumpulan bagi Z. Kemudian kita dah tunjukkan 10.4, kalau L subkumpulan bagi G, maka alpha L adalah subkumpulan bagi H. Ya? Dan teorem 10.5 ini, jika L subkumpulan normal bagi G, maka alpha L juga adalah subkumpulan normal bagi H. Ya? So, kita dah tunjukkan dia subkumpulan. Sekarang kita nak tunjukkan dia cuma subkumpulan normal. Kalau L normal. Ya? Jadi, untuk tunjukkan itu, kita kena tunjukkan yang andaikan L normal. Jadi, kalau L normal, maka konjugat ni mestilah berada dalam L lah. Itu takrif L normal. Jadi, G minus 1 star something kat tengah star G mestilah berada dalam L. Ya? Maksudnya ini sebab L tu normal. Ya? Jadi sekarang kita nak tunjukkan yang image L. So kita akan applykan alpha untuk ke dua-dua belah persamaan ni lah. Jadi kita boleh buat kesimpulan alpha G minus 1 star GL star GG berada dalam alpha L. Sebab ini berasal dalam L, jadi hasil pemetaan dia juga berada dalam alpha L. Okey. Kemudian alpha G minus 1 star GL star GG, alpha ni sama dengan alpha G minus 1 star H alpha L star H alpha G. Ya? Sebab ini takrif homomorfisme, takrif 10.1. Dia berada dalam alpha L. Jadi kita dah buktikan untuk semua unsur ni dia berada dalam L. Jadi dia adalah normal. So apa yang kita dah lihat sekarang ni, yang pertama teorem 10.4, kalau L subkumpulan bagi G, image L adalah subkumpulan bagi G. Kalau L subkumpulan normal bagi G, maka alpha L adalah subkumpulan normal bagi
H. Ya. Kemudian sifat yang seterusnya adalah berkitar. Kemudian saya ingat saya akan stop dahulu kat sini sebab kita ada banyak lagi beberapa sifat lagi. Okey, sebab kita tak boleh pergi terlalu, kita ada lagi 4 ni, so 4 slide, so mungkin kita boleh continue lah seterusnya. So kita dah lihat sekarang ni, yang pertama kita dah lihat kalau L subkumpulan bagi G, maka image L adalah subkumpulan bagi H. Ya. Kemudian sifat yang kedua kita telah tunjukkan, kita tunjukkan kalau L subkumpulan normal bagi G, maka alpha L juga ada, image bagi L juga adalah subkumpulan normal bagi H. Kemudian kita akan lihat yang seterusnya, kalau L berkitar, maka image dia juga berkitar. Ya. Dan kemudian seterusnya kita akan lihat pula pra-image. Ya. So sekarang kita lihat seterusnya adalah kalau L berkitar, maka alpha L juga berkitar. Ya. Okay. So apa maksud berkitar? Kita katakan subkumpulan ataupun kumpulan itu berkitar kalau kita boleh cari satu unsur dalam kumpulan tersebut yang kumpulan tersebut menjana set L tersebut. Ya. Jadi kalau L berkitar, maksudnya kita boleh cari satu unsur X yang kumpulan yang dijana oleh X itu merupakan L, ataupun semua unsur-unsur dalam L boleh ditulis sebagai kuasa bagi X. Ya. Okay. Jadi untuk semua L dalam L, unsur L itu boleh ditulis sebagai kuasa X. Ya. So boleh carilah satu unsur L dalam, setiap unsur L dalam L ni, L boleh ditulis sebagai X kuasa something. Ya. So X sama dengan L sama dengan X kuasa M. Okay, jadi untuk semua A dalam image alpha L, so image dalam alpha L, ya, mestilah ada satu unsur L yang A sama dengan alpha L. Ya. Sebab apa kita ada kat situ? Ya, kalau kita lihat balik kalau pemetaan dia, ya, kita ada kat sini G, kat sini G, kat sini kita ada H, ya, pemetaan H. Ya, kat sini kita ada L, ini ada L, dan sini kita ada alpha L, alpha L. Jadi kalau kita ambil A tu berada kat sini A. Jadi kalau A adalah dalam image L, mestilah ada satu unsur L kat sini yang petakan kepada A. Ya. Jadi maksud dia untuk semua A dalam alpha L, mestilah ada satu unsur L kat sini yang dipetakan kepada A. Ya. Kemudian L ni sama dengan X kuasa M kat situ. So kita boleh gantikan L sama dengan X kuasa M. Okay, kemudian kita tahu yang X kuasa alpha X kuasa M sama dengan alpha X bracket semuanya kuasa M daripada teorem 10.1. Okay. Okey, jadi di sini kita tunjukkan yang bahawa A sama dengan alpha X kuasa M. Ya. So A sama dengan alpha X kuasa M. Jadi maksud dia kat sini, sebarang unsur dalam alpha L boleh ditulis sebagai kuasa bagi alpha X. Ya. Okey, jadi alpha L sama dengan unsur yang dijana oleh alpha X. Ya. Okey, so dia berkitar. Teorem 10.7, alpha insurjektif jika dan hanya jika alpha G sama dengan H. Ya. So teorem ni adalah mudah saja kalau alpha G, ya. So kita ada kat sini G, sini adalah G. Okey, jadi kalau G itu petakan kepada ini adalah alpha G, dan ini adalah H. Ya. Okey, jadi kalau alpha G sama dengan kesemua H, maka dia subjektif lah. Kalau tak, dia tak subjektif. Ya. So berdasarkan pada takrif subjektif sajalah. Okey.
Okey, sekarang kita lihat sifat yang seterusnya. Kalau L A-bilan, maka alfa L juga adalah A-bilan. Ya. Jadi kalau dalam subkumpulan L tu kalis tukar tertib, maka imej dia juga adalah kalis tukar tertib. Ya. Jadi macam mana kita nak tunjukkan dia bersifat A-bilan? Kita ambil dua unsur dalam imej L. So andaikan alfa L1 dan alfa L2 tu berada dalam ni. Kita nak tunjukkan yang alfa L1 star alfa L2 sama dengan alfa star alfa L1. Okay, jadi alfa L1 star alfa L2 dia sama dengan alfa L1 star G L2, takrif homomorfisme. Dan kita tahu bila L tu A-bilan, maka kat sini kita boleh tukarkan. Jadi L2 star L1. Alfa L2 star G L1 sebab L subkumpulan A-bilan. Kemudian kita apply balik takrif 10.1. Dia sama dengan alfa L2 star H alfa L1. So kita tunjukkanlah yang ini dengan ini sama. So dia kalis tukar tertib. So dia adalah A-bilan. Okey, secara yang seterusnya kita lihat pra-image. Ya. Jadi sekarang kita lihat pra-image pula. Jadi maksudnya apa kat sini? Kalau kita ada kumpulan G, kita ada pemetaan kumpulan H kat sini. Ini kumpulan H. Dan kemudian kita ada M. Dan M kat sini. Jadi teori ni mengatakan bahawa kalau M ini subkumpulan kat sini, maka pra-image dia kat sini, alfa M1 mana 1M ni juga adalah subkumpulan di sini. Ya. So dia adalah subkumpulan dalam G. Ya, kat situ. Okay. So untuk tunjukkan subkumpulan, kita kena tunjukkan 3 perkara jugalah. Ya. So yang pertama, adakah identiti E, G itu dalam ni? Yang kedua, kita ambil dua unsur kat situ, adakah hasil operasi dia pun berada kat situ juga. Ya. So adakah alfa EG berada dalam image? So kita tahu yang alfa EG sama dengan EH. Dan kita tahu sebab M tu subkumpulan transform 1, maka EG berada dalam image songsang bagi M. So EG berada dalam pra-image M. Sorry, pra-image M. Okey, yang kedua, kalau kita ambil A dan B dalam pra-image, adakah A star GB juga berada dalam pra-image kat sini? Okay. So kita ambil dua unsur A dan B berada dalam image. Apa maksud A dan B berada dalam pra-image kat sini? Jadi kalau A kat sini, B kat sini. Jadi kalau dia berada dalam pra-image, maksud dia A itu akan dipetakan pada satu unsur kat sini lah. Ya, adalah satu unsur MA kat sini. Ya. Satu unsur MA, satu unsur lagi MB. Yang B dipetakan kepada MB. Ya, itu maksud dia lah. Ada MA dan MB dalam M such that A akan dipetakan kepada MA dan B dipetakan kepada MB. Ya. Okey, jadi kalau alfa A star GB, takrif homomorfisme dia sama dengan alfa A star H alfa B kat sini, sorry, alfa B. Dan alfa A sama dengan MA dan alfa B sama dengan MB. Jadi kat sini kita dah tunjukkan bahawa MA star HMB ini berada dalam M. Jadi kita dah tunjukkan yang alfa A star GB dipetakan kepada satu unsur dalam M. Jadi maksud dia A star GB itu adalah pra-image kepada M. So dia tertutup operasi pendaraban E star G. Okay, yang ketiga, songsangan dia. Songsangan dia juga kita lakukan yang sama. Kalau A bilang tu alpha pra-image M, kita boleh cari satu unsur M. Dalam M yang alpha A dipetakan kepada M. Kemudian apakah dia alpha A minus 1? Alpha A minus 1, takrif 10.1 adalah alpha A kuasa negatif 1 dan alpha A sama dengan M. M minus 1 juga berada dalam M. Jadi kita boleh buat kesimpulan yang A minus 1 ini adalah
belong to pra-image bagi M. Ya. Kita dah buktikan kat situ. So dia adalah suatu subkumpulan. Kita lihat contoh misalnya contoh yang tadi, kita tahu yang 6Z adalah subkumpulan bagi Z dan apakah pra-image bagi 6Z? Pra-image bagi 6Z adalah Z cross 6Z. Yang Z cross 6Z ini adalah subkumpulan bagi Z cross Z kat sini. So itu yang contoh yang kita dah lihat sebelum ini. Okey, teorem yang terakhir, kalau M normal dalam H, maka pra-image juga adalah normal. So ini juga kita dah buktikan dia adalah subkumpulan. Jadi sekarang kita kena tunjukkan yang terakhir itu lah, syarat yang keempat. So apakah dia syarat yang keempat? Kita akan tunjukkan kalau AM berada dalam image songsang bagi M, maka kita kena tunjukkan yang G-1 star GAM star G juga berada dalam image songsang itu. So G alpha kita nak tunjukkan yang ini juga berada dalam image songsang. Ini yang kita nak buktikan, ini juga berada dalam alpha minus 1 M. So kita gunakan takrif homomorfisme di sama dengan alpha G1 star H alpha AM star alpha G, dan teorem 10.1 alpha G minus 1 bracket tu sama dengan alpha G semua yang bracket minus 1, dan kat tengah tu berada dalam M. Kerana M adalah normal, maka keseluruhannya juga berada dalam M. So apabila kat tengah berada dalam M, maka keseluruhan ni juga berada dalam M. So dia adalah sifat M tu normal. So kita dah simpulkan yang G1 star GAM star G juga berada dalam pra-image bagi M. So dia adalah normal. Okay, so kita dah lihat hari ini. So kita dah lihat hari ini adalah homomorfisme. Jadi kalau kita ada dua kumpulan G dengan H, kita ada pemetaan daripada G ke H, pemetaan alpha. Jadi kita namakan pemetaan tersebut homomorfisme kalau pemetaan tersebut serasi dengan kedua-dua operasi dalam G dengan dalam H. So alpha G1 star G2 sama dengan alpha G star H G alpha G2. Kemudian kita dah lihat apa itu kernel. Kernel adalah semua unsur yang dipetakan kepada identiti, dan kita dah tunjukkan yang kernel alpha itu adalah subkumpulan normal. Kemudian kita takrifkan juga apa itu image dan pra-image. Jadi image itu adalah subkumpulan. L adalah subkumpulan bagi G, maka image L adalah subkumpulan bagi H. Kalau H itu kalau L itu subkumpulan normal, maka image dia juga adalah subkumpulan normal. Kemudian kita lihat kalau L itu berkitar, maka image dia juga berkitar. Kalau L itu albilan, maka image L juga adalah albilan. Dan kemudian untuk pra-image, kalau M adalah subkumpulan bagi H, maka pra-image dia adalah subkumpulan bagi G. Dan kalau M adalah subkumpulan normal, maka pra-image M juga adalah subkumpulan normal. Itu basically lah apa yang kita lihat pada hari ini. Okay. So ada apa-apa persoalan untuk tajuk yang ke-10 ni? Tak ada. Tak ada. Okey ya, boleh kalau ada apa-apa masalah boleh terus tanya boleh interrupt terus, dan kalau tak ada kita akan sambung besok. Besok kita akan lihat lagi beberapa sifat-sifat homomorfisme ini,
Kalau kita akan lihat homomorfisme yang one to one dan juga yang surjektif yang kita namakan sebagai isomorfisme. Okey, kemudian pada minggu depan pada hari Rabu kita akan adakan ujian pertengahan ya. So tajuk dia sampai tajuk yang tajuk 7 sampai concept ya. So basically kalau dalam buku Lee tu sampai bab 1, 2 dan bab 3 Okey, itu untuk hari Rabu depan lah. Okey. So kita akan jumpa besok Okey. Okey, ya. Nak tanya jadual exam final yang draft punya tak ada struktur aljabar ke? Struktur aljabar akan gunakan sebagai saya letak situ bawa pulang. Jadi maksudnya kita akan desaidkan bila final tu. Okey, jadi anda boleh bincang dulu dengan semua bincangkan bila tarikh yang sesuai lah untuk final tu. Okey. Maksud dia kita akan adakan pada pagi, satu pagi tu saya akan letakkan lah satu tu dan kemudian you hantar lepas tu hari tersebut juga. So nanti boleh bincang dalam WhatsApp ke tarikh yang paling sesuai sekali lah. Okey, Prof. Okey. Okey, Prof. Terima kasih, Prof. Okey. So jumpa besok Terima kasih, Prof. Okay. Terima kasih, Prof. Okey. Terima kasih, Prof. Okey. Terima kasih, Prof. Okey.